Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين إخوتي في الله سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم بكل خير نلتقي مجددا مع برنامجنا رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kembali kita berjumpa di dalam majelis ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu nadrusu fi hadzal barnabi sirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam program ini kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah laysat mujarrad sard al-ahdas wal waqa'i at-tarikhiyah allati waqa'at fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nastafidu minha durusan wa ibaran, di mana kita bukan sahaja menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mahu untuk mengambil ibrah, mengambil pengajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن الأحداث التاريخية التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي لها أثر كبير في تاريخ الإسلام والمسلمين هي فتح مكة الذي يعرف في التاريخ ب الفتح فتح مكة، yang peristiwa di antara peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kesan besar dalam sejarah umat Islam adalah peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembebasan kota Mekah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil menguasai kota Mekah. Dan peristiwa ini terjadi di dalam bulan Ramadan. Wahadasat hadhihi al-hadisa al-kubra في شهرنا شهر رمضان، وسنستفيد دروسا وعبرا من هذه الحادثة، من هذه الواقعة التي لها أثر كبير في تاريخ الإسلام والمسلمين، من خلال محاضرة فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط. Kita akan mengambil ilmu, pengajaran, dan iktibar dari peristiwa ini melalui muhadharah yang akan disampaikan oleh Fadilat Syekh Muntasir Abdul Basit. Dan program ini disiarkan dalam dua platform, dalam Zoom Meeting dan juga dalam TikTok. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang mahu ditanyakan berkaitan dengan peristiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di dalam ruangan komen. Wa nabuthu هذا البرنامج عن منصة تيك توك ومنصة زوم، فمن يريد أن يستفسر أو يسأل سؤالا فليكتب في التعليقات
ونؤتي الفرصة كاملة إلى فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط حفظه الله لإلقاء المحاضرة. تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع. بداية هذا آخر أو هذه آخر محاضرة في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: أياما معدودات. ها هي أيام شهر رمضان تنتهي سريعا، ويكاد سوق شهر رمضان ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وهكذا سينتهي العمر كله. والمفلح والسعيد هو من فاز ومن أعد لنفسه رصيدا من العمل الصالح. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara para penuntut ilmu yang bermanfaat. Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan Fadilatul Syekh mengatakan ini adalah muhadharah kita yang terakhir di bulan Ramadan, dan ia menggambarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an. Ia adalah hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sekejap. Tak terasa kita dah sampai kepada hari-hari di penghujung di bulan yang mulia ini. Semuanya berlalu dengan pantas, semuanya berlalu dengan cepat. Orang-orang yang berjaya mendapatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang rugi juga banyak mendapatkan kerugian di bulan yang mulia ini. Saya menggambarkan bahwa ia seperti umur kita, seperti kehidupan kita. Ia akan berlalu dengan laju, ia akan berlalu dengan pantas, ia akan berlalu dengan cepat. Dan orang yang berjaya adalah orang yang boleh memanfaatkannya dengan baik. Orang yang berjaya adalah orang yang boleh mengambil kesempatan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan orang yang rugi adalah orang yang tidak boleh mengambil kesempatan, orang yang tidak boleh mengambil peluang kebaikan dari masa-masa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. من الأشياء الجميلة في شهر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة المسلمين عموما أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي حصلت فيه غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة، والذي حصلت فيه غزوة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وكأن شهر رمضان يرتبط فيه نزول القرآن بالانتصارات الكبرى للإسلام والمسلمين، لأنه شهر الانتصار على النفس وشهر قوة الإرادة. Dan di antara perkara-perkara yang cantik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang menarik terjadi di dalam kehidupan Nabi SAW, di dalam kehidupan umat Islam di bulan yang mulia ini adalah peristiwa penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga beberapa peristiwa dalam sejarah seperti kemenangan umat Islam di dalam Perang Badar, dan kemenangan umat Islam, kejayaan umat Islam untuk menguasai kota Mekah yang di dalam sejarah kita kenal sebagai Fathu Makkah. Ia menjelaskan kepada kita antara keterkaitan antara bulan Ramadan, antara Al-Quran dengan kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan kita, kejayaan kita dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan kejayaan kita untuk menunjukkan kekuatan iradah kita, kekuatan kehendak kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. وكأنها إشارة من الله سبحانه وتعالى تقول لنا إن استمساكنا بالقرآن يجعلنا ننتصر على أنفسنا وننتصر على أعدائنا، وأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الانتصارات على الأعداء، وهو شهر نزول القرآن، وهو شهر الصوم والانتصار على الشهوات وعلى النفس. ولذلك يا أيها الإخوة نريد أن نجعل هذه المعاني مستمرة بعد شهر رمضان في علاقتنا بالقرآن الكريم، وفي أملنا بانتصار الإسلام والمسلمين
في كل مكان. هذا الانتصار الذي يبدأ من انتصارنا على شهواتنا وعلى كل حرام. Seakan-akan ia mengisyaratkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara Al-Quran dengan kejayaan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita boleh menjadi orang-orang yang berjaya untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk mengalahkan perkara-perkara yang haram di dalam kehidupan kita, dan ia boleh membawa kita kepada kemenangan dan kejayaan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan, bulan kemenangan kita untuk menghadapi perkara-perkara yang dituntut oleh hawa nafsu dan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Yang kita harapkan adalah agar nilai-nilai ini berkepanjangan terus selepas bulan Ramadan. Kita mahu agar kita mendapatkan kejayaan dan kemenangan dengan menundukkan hawa nafsu kita, dengan boleh menguasai diri kita daripada melakukan segala perkara yang diharamkan. كان فتح مكة في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في أواخر شهر رمضان من هذا العام، حوالي 20 رمضان في السنة 8 من الهجرة. وأريد أن ألفت انتباهكم إلى التسمية فتح مكة والفتوحات الإسلامية عموما. فالمسألة في الإسلام ليست مجرد الغزو وليست مجرد الهزيمة للعدو أو الانتصارات، وإنما هو الفتح، فتح البلاد وفتح القلوب للإسلام. الإسلام ليس دينا يريد الحرب، وليس دينا يريد القتال أو يريد إيذاء الناس، وإنما هو يريد الفتح، يريد أن تفتح البلاد لنشر رسالة الإسلام، ويريد أن تفتح القلوب لتتلقى هذا الدين وتتلقى هذه الدعوة. ولذلك سمي نشر الإسلام بأنه الفتح والفتوحات الإسلامية. Peristiwa Fatu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ia terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada 20 hari bulan Ramadan. Dan sebelum kita menceritakan beberapa perincian tentang Fathu Makkah, kita ingin melihat kepada kenapa ia dinamakan sebagai Fathu, pembukaan kota Mekah. Ia mengajarkan kepada kita bahwa peperangan di dalam agama bukan setakat peperangan, bukan setakat mengalahkan musuh, tapi ada tujuan di sebalik itu. Tujuannya adalah untuk membuka negeri tersebut, membuka hati orang-orang untuk mereka boleh mengenal agama, boleh mengenal Islam, boleh mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Fathu Makkah adalah untuk menyebarkan kembali risalah Islam, membuka hati manusia agar boleh menerima agama dan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fathu ataupun pembukaan kepada negeri-negeri pada masa tersebut, tujuannya utama adalah sebagai bahagian dari perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menyebarkan agama ke dalam hati orang-orang yang berada di tempat itu. والعجيب يا أيها الإخوة أن هناك سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح لا يقصد به فتح مكة على الراجح من أقوال العلماء، وإنما المقصود به صلح الحديبية الذي كان قبل فتح مكة بحوالي سنتين فترة. هذا الصلح رغم أنه لم يكن يعني فتحا لمكة، والمسلمون رجعوا عن فتح مكة واتفقوا على أن تقف الحرب بين المسلمين وبين المشركين، وكانت بنوده يعني شديدة على المسلمين، إلا أنها كانت استقرارا للأمور في الجزيرة العربية، وبدأ الناس يدخلون في الإسلام وبدأت دعوة الإسلام تنتشر، فسماه الله سبحانه وتعالى الفتح. فالفتح هنا المقصود به صلح الحديبية وليس فتح مكة. أما التعليق على فتح مكة فهو في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا يقصد به فتح مكة.
Dan di antara perkara yang menarik adalah di dalam Al-Quran kita ada jumpai surah Al-Fatih, dan mengikut kepada pandangan yang rajih, pandangan yang kuat, ia tidak bermaksud Fathu Makkah, tapi surah Al-Fatih diturunkan berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, satu peristiwa yang terjadi beberapa tahun atau 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Dan perjanjian Hudaybiyah Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai Fatah, sebagai satu pembukaan yang nyata, karena meskipun apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut dilihat banyak merugikan pihak umat Islam, tetapi di dalam perjanjian tersebut ada kedamaian, di dalam perjanjian tersebut ada keamanan, sehingga umat Islam boleh dengan mudah menyebarkan agama dan menyebarkan dakwah. Dalam perjanjian Hudaybiyah banyak kabilah-kabilah Arab yang berani untuk datang ke Madinah untuk mempelajari tentang agama, untuk masuk Islam. Adapun surah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara khusus berkaitan dengan Fathu Makkah adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu kemenangan dari Allah dan juga pembukaan, dan yang ia tertuju kepada pembukaan dan penguasaan kota Mekah. الفتح الحقيقي ليس هو الانتصار العسكري، وإنما الفتح الحقيقي هو إيصال دعوة الإسلام إلى الناس. ولذلك يعني الجيوش الإسلامية عندما كانت تصل إلى بلد ما كانوا يعرضون عليهم إما الإسلام إذا أرادوا أن يسلموا، وإما أن يعني يدخلوا تحت ضوع المسلمين ويتركوا للمسلمين حرية الدعوة إلى الإسلام. فإذا أبوا ذلك وأرادوا القتال فتكون القتال المرحلة الثالثة. فالفتح الحقيقي هو إيصال دعوة الإسلام إلى الناس بحرية، وأن تترك الحرية لمن أراد أن يعتنق الإسلام. ولذلك حتى بعد الفتوحات العسكرية والانتصارات الإسلامية لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لأننا نريد أن يدخل الإسلام إلى القلوب، لا أن يكره الناس على الإسلام، لا إكراه في الدين. وهذه يعني إشارة لنا وعظة وعبرة أن نحاول إيصال دعوة الإسلام اليوم من خلال وسائل التواصل، من خلال سهولة الوصول إلى أقصى البلاد، نبين الإسلام ونزيل الشبهات ونوصل الدعوة الحقيقية من خلال أخلاقنا ومن خلال أحوالنا ومن خلال نشرنا وإيضاحنا للإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. Dan pembukaan satu negeri di dalam Islam bukan setakat penguasaan militer ataupun kekuatan askar yang menguasai negeri tersebut. Tapi pembukaan satu negeri lebih kepada pembukaan hati orang-orang yang berada di negeri tersebut untuk mereka menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah, para sahabat dan umat Islam menyebarkan risalah Islam, agama Islam ke dalam satu negeri yang baharu, apabila masyarakat dalam negeri tersebut menerima Islam, maka ia adalah satu pembukaan yang besar tanpa perlu pada peperangan, tanpa perlu ada kekuatan senjata. Umat Islam akan menyebarkan dakwah, dan tentunya di dalam seruan dakwah tidak akan ada paksaan orang mendapatkan kebebasan untuk menerima dakwah tersebut ataupun tidak. Adapun peperangan ianya terjadi ketika umat Islam yang datang secara damai untuk menyebarkan dakwah diganggu, dikacau, dianiaya, dizalimi, baru disitulah ada tanggung jawab umat Islam untuk mempertahankan diri, tanggung jawab umat Islam untuk mempertahankan agama. Dan apabila satu negeri telah dikuasai umat Islam, maka di dalam syariat agama kita ada larangan untuk memaksakan agama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, tiada paksaan di dalam agama. Sehingga ketika kita sekarang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menyampaikan risalah agama melalui platform digital, maka semoga
kita lebih giat lagi untuk melakukan usaha-usaha dakwah, menyebarkan agama, menyebarkan petunjuk dari agama kepada umat manusia melalui akhlak dan perangai kita yang baik, melalui penjelasan yang bijak, melalui dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya setakat dengan tulisan atau perkataan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. ما هو سبب فتح مكة؟ كان الاتفاق في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن من أراد من القبائل العربية الموجودة أن يدخل في عهد النبي وحماية النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولا يعتدي عليه أحد بحرية، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل ولا يعتدي عليه المسلمون. فكانت هناك قبيلتان بينهما سأر وبينهما قتال، قبيلة خزاعة وقبيلة بكر. أما قبيلة بكر فدخلت في عهد قريش وحمايتها وجوارها، وأما قبيلة خزاعة فدخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، والمفروض أن تتوقف الحرب بينهما، لكن قريش نكثت العهد وجعلت بني بكر يقاتلون خزاعة وساعدتهم في القتال بالسلاح وبالرجال في الليل، وأصابت يعني بنو بكر من خزاعة مقتلة عظيمة على منطقة اسمها ماء اسمه الوتير، عند أبار مياه اسمها الوتير. قتلوا من خزاعة أناس كثيرين وهم مسالمون، ولم يظنوا أن أحدا سيهجم عليهم لأن بينهم اتفاق. فكان سبب فتح مكة هو نكث العهود ونقض العهد الذي بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش هي من غدرت بالعهد. Dan sebab utama terjadinya Fathu Makkah adalah telah terjadi perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah, di mana di antara isi kandungan dari perjanjian tersebut adalah sesiapa di antara kabilah-kabilah Arab yang mahu ikut dalam koalisi, ikut dalam perlindungan Rasulullah SAW dan juga para umat Islam, maka mereka boleh masuk, maka orang-orang Mekah tidak patut untuk kacau dan ganggu mereka. Demikian juga orang-orang yang mahu masuk dalam perlindungan orang-orang musyrik di Mekah, maka umat Islam tidak boleh kacau, tidak boleh ganggu mereka. Dan di dalam sejarah, dua kabilah yang dulu pada masa jahiliyah banyak terjadi peperangan antara mereka, yaitu kabilah Khuza'ah dengan kabilah Banu Bakr, kabilah Bakr. Antara dua kabilah tersebut banyak terjadi peperangan, maka mereka dah penat dengan peperangan. Satu dari kabilah ini, yaitu kabilah Khuza'ah, ikut pada koalisi umat Islam, ikut dalam kumpulan umat Islam. Dan kabilah Banu Bakr ikut kepada kabilah Quraisy. Dan sudah sepatutnya tiada lagi pertikaian dan peperangan antara mereka, sebab mereka telah ikut masuk di dalam perjanjian tersebut. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang disepakati. Kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian, telah berkhianat terhadap perjanjian yang mereka sepakati. Mereka, kaum Quraisy, telah membantu Banu Bakr dengan mengutuskan orang dan senjata-senjata untuk melakukan perbuatan khianat kepada Bani Khuza'ah. Ketika Bani Khuza'ah tengah berada di satu kawasan yang tenang dan damai, kawasan dekat perigi Watir, Banu Bakr dengan bekalan senjata yang diberikan oleh orang-orang Quraisy telah pun menyerang mereka secara mengejut dan telah menghabiskan banyak orang di antara mereka, yang menyebabkan dengan terjadinya peristiwa tersebut nyata bahwa orang-orang Quraisy telah melanggar perjanjian mereka yang telah mereka sepakati dengan umat Islam. بعد حدوث هذه الخيانة والنقض للعهد والمقتلة العظيمة في خزاعة، ذهب رسول منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، فوقف
على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة يستنصره فيها ويطالب بالحلف والاتفاق الذي بينه وبين النبي، أو بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه القصيدة أبيات مشهورة منها: يا ربي يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيك الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، فانصر رعاك الله نصرا أيدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا بالوتير هجدا، وذبحونا ركعا وسجدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يرغي مزبدا، فيهم رسول الله قد تجردا، انسيم خسفا وجهه تربدا، إلى آخر القصيدة، وهي قصيدة جميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصيدة قال: نصرت يا عمرو بن سالم، يعني أن فتح مكة كان بسبب خيانة العهد من قريش، ومن نكث العهد وخانه فإن عاقبته هي الخسران. وفتح مكة كان بسبب نصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك نصرة للمظلوم ودفاعا عن المظلوم، عن خزاعة التي غدر بها. Dan peristiwa ini Fatu Makkah ya terjadi selepas pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bersama dengan kabilah Bakar terhadap kabilah Khuza'ah yang mereka telah bersekutu dengan Rasulullah SAW dan umat Islam selepas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang dari kabilah Khuza'ah. Dan dalam pembantaian tersebut telah selamat salah seorang di antara mereka, Amr bin Salim Al-Khuzai. Dia berhasil menyelamatkan diri dan datang ke Madinah. Datang dan meminta bantuan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Di dalam peristiwa tersebut, Amr bin Salim mengucapkan kepada Rasulullah SAW beberapa bait syair, yang di dalam bait syair tersebut dia mengingatkan kepada Rasulullah SAW, meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kabilah Banu Bakar, atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy, di mana di malam yang sepi, di malam yang senyap, musuh-musuh tersebut datang secara mengejut dan membunuh ramai orang dalam kabilah tersebut. Rasulullah SAW yang mendengar apa yang dikatakan oleh Amr bin Salim, Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan berkata kepada beliau, engkau mesti akan mendapatkan hakmu, engkau mesti akan mendapatkan pertolongan. Artinya Rasulullah SAW mesti akan memberikan pertolongan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa peristiwa Fathu Makkah nanti ianya terjadi dan timbul karena pengkhianatan yang dilakukan oleh musuh, dan pengkhianatan membawa kepada kerugian dan kekalahan besar bagi mereka. Dan Fathu Makkah juga bertujuan untuk memberikan kemenangan dan mengembalikan hak bagi golongan orang-orang yang teraniaya. Inilah sejarah di sebalik terjadinya peristiwa besar dalam sejarah umat Islam yang kita kenal sebagai Fathu Makkah. لما أحس أبو سفيان وهو زعيم قريش، أحس بالخطر في نقض هذا العهد وما فعله شباب يعني من قريش، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجدد العهد، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدد العهد معه لأنهم خانوا العهد. ورجع يعني وهو يعني مكسور الخاطر، لم يستطع أن يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخفى مسألة فتح مكة لحساسية مكة، أراد أن يدخل مكة دون أن يتجهزوا لقتاله كي لا يحدث قتال بينه وبين قريش ويدخل مكة سلما. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، وهو جيش كبير جدا بعدما كان المسلمون في غزوة بدر 313 رجلا، أصبحوا في فتح مكة 10,000 مقاتل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بغير قتال إلا مناوشات بسيطة حدثت، وكان
هذا الفتح يعني فيه معان عظيمة وعظات عظيمة سوف نذكرها باختصار. Ketika pemimpin kepada golongan orang-orang Quraisy yaitu Abu Sufyan menyadari akan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia coba untuk datang ke Madinah, dia coba untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaharui perjanjian. Tetapi dia pulang balik dalam keadaan kecewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mahu memperbaharui perjanjian dengannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang dah tahu bahwa orang-orang Quraisy telah melanggar perjanjian damai mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang besar untuk menguasai kota Mekah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan berita tersebut. Maknanya pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedia, sebagian besar dari mereka tidak tahu mereka mahu pergi kemana, karena sensitivity berkaitan dengan Mekah yang merupakan pusat di antara pusat besar pentadbiran orang-orang Arab pada ketika itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun berhasil menghimpunkan 10.000 pasukan, dan perlu kita ingat dalam perang Badar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bersama lebih dari 300 orang saja, sedangkan dalam Fathu Makkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menghimpunkan boleh jadi lebih dari 10.000 pasukan yang bersenjata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu masuk dan menguasai kota Mekah tanpa ada peperangan, dan inilah yang kemudian terjadi. Tidak terjadi peperangan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menguasai kota Mekah. Penduduk Mekah telah pun menyerah kalah dengan pasukan besar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi beberapa pergaduhan kecil antara beberapa kumpulan umat Islam dengan beberapa kumpulan pemuda Mekah, tapi ia bukanlah satu bentuk peperangan. Dan Fathu Makkah di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai besar dan pengajaran-pengajaran yang insyaAllah kita akan ringkaskan. من هذه العظات والعبر كيفية دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، مكة التي طاردته والتي أخرجته والتي آزته وآزت أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها منتصرا، فلم يدخلها دخول المنتشي المعتز بهذا النصر الذي يعني يفرح به ويظهر هذا على وجهه وشكله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وهو يعني راكب على بعيره على جمله منحني الظهر من التواضع شكرا لنعمة الله عز وجل، حتى يكاد عثنونه يعني طرف لحيته يمس سنام الجمل من شدة تواضعه وهو يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، وذلك شعورا بنعمة الله عز وجل وتواضعا لله عز وجل عند هذا النصر العظيم. Dan di antara perkara-perkara dan pengajaran-pengajaran penting di dalam peristiwa Fathu Mekah adalah Mekah adalah negeri yang dulu menghalau Nabi dan umat Islam. Mekah adalah negeri yang dahulu telah menganiaya, menzalimi, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat datang menguasai kota Mekah dalam keadaan mereka menang dalam peperangan tersebut. Meskipun tidak terjadi peperangan, mereka menang dalam peristiwa tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Mekah bukan dalam keadaan berbangga, bukan dalam keadaan sombong, bukan dalam menunjukkan keangkuhan dan kebesaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan merendahkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam keadaan yang menzahirkan kebesaran dan kesombongan. ولما كان بعض المسلمين يعني وهو فرح بفتح مكة ودخول مكة
يصرخ في الجيش وهو داخل إلى مكة: اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم يوم القتال ويوم الانتصار على قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة وليس يوم الملحمة، يوم الرحمة لا يوم القتال. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش في المسجد الحرام في مشهد مهيب بعد انتصاره صلى الله عليه وسلم ودخوله مكة، وقال لهم قولته الشهيرة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم وألف قلوبهم، تألف قلوبهم للإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. عفى عنهم وهم الذين قتلوه، وهم الذين آزوا أصحابه وآزوه صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الدعوة وقتلوا حمزة وكل هذا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، لأن الانتصار ليس انتقاما، وإنما الدعوة وإدخال الناس في دين الله مقدم على الانتقام. Dan ketika sebagian dari umat Islam eh, sampai di Mekah, banyak di antara mereka yang terlebih semangat dengan mengatakan hari ini adalah hari peperangan yang besar. Artinya mereka ada yang bersemangat untuk mengobarkan peperangan untuk membalas dendam mereka terhadap orang-orang Mekah. Tapi Rasulullah SAW membantahnya dengan mengatakan hari ini justru adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah justru hari yang kita menyebarkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam selepas menguasai keseluruhan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghimpunkan orang-orang Quraisy di dekat Masjidil Haram. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apa agaknya perkara yang saya akan lakukan kepada kamu semua?" Kita kena ingat bahwa mereka dahululah yang menzalimi, menganiaya, menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada mereka, agak-agak apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua sekarang? Mereka menjawab, engkau adalah saudara kami yang baik. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, pergilah, kamu semua adalah orang-orang yang telah aku bebaskan. Rasulullah SAW memaafkan mereka. Meskipun Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu dianiaya mereka, Rasulullah SAW mahu untuk menyatukan hati-hati mereka agar mudah untuk menerima Islam. Rasulullah SAW meskipun tahu merekalah yang dulu membunuh bapak saudara Nabi SAW, Hamzah, merekalah yang dulu membunuh banyak sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi memaafkan mereka. Karena Nabi tahu bahwa kemenangan dan kejayaan bukanlah dalam bentuk membalas dendam. Kejayaan dan kemenangan adalah ketika kita boleh menyampaikan seruan kebaikan kepada mereka, boleh menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. في مشهد آخر من مشاهد فتح مكة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يصعد فوق سطح الكعبة ويؤذن. وفي هذا المشهد عظة وعبرة. بلال كان في أيام مكة قبل الفتح في بداية الإسلام كان يعذب، وكان يوضع فوق صدره الحجر الضخم في تعذيبا له وهو في الأرض وفي حر مكة لكي يعذبوه. فبعدما كان يوضع هذا الحجر على صدره في أيام أو بداية الإسلام، الآن يصعد هو فوق أشرف الأحجار، فوق حجارة الكعبة، يصعد هو فوقها لتكون هذه الأحجار تحت قدميه بعدما كانت يعني فوق صدره معذبا. وهذا هو يعني معنى النصر بعد الصبر والتمكين بعد الابتلاء والصمود.
Dan peristiwa lain yang juga terjadi pada Fatu Mekah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat baginda Bilal, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an, untuk naik ke atas Ka'bah dan melantunkan azan. Dan Bilal dulu pada masa di Mekah adalah orang yang dianiaya di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianiaya, diazab, disiksa oleh penduduk Mekah, di mana di antara bentuk penyiksaan yang mereka lakukan terhadap Bilal adalah mereka di tengah siang hari yang panas meletakkan batu besar di atas dada Bilal, dan memberikan kepadanya azab siksa yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Bilal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk naik ke atas batu-batu yang paling mulia, yaitu Ka'bah. Ini menunjukkan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemenangan selepas perjuangan dan kesabaran, dan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kekuasaan selepas ujian dan keteguhan Rasulullah dan para sahabat untuk mempertahankan agama. كذلك في فتح مكة كانت الأصنام حول الكعبة أصنام قريش حوالي 360 صنما، يعني تقريبا على عدد أيام السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام أيام مكة لم يحطم هذه الأصنام، لأن المعنى ليس مجرد تكسير الأصنام، وإنما تكسير الأصنام التي في القلوب، إبادة أو إزالة الشرك من القلوب أولا قبل المظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر وحمزة وهم من أشجع الصحابة، وكل الصحابة شجعان، ومع ذلك لم يأمرهم في بداية الإسلام أن يحطموا هذه الأصنام. أما عند فتح مكة فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكت هذه الأصنام بعصاه فتخر مكسورة على وجهها بعدما تحطمت في القلوب أولا، ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إننا نحتاج أن نحطم الأصنام في قلوبنا قبل أن نحطم الأصنام الظاهرة، ونحتاج أن نراجع أنفسنا، فربما يكون صنمك هو شهوة حرام أو ذنب يعني تستمر عليه، فنحتاج أن نحطم هذا الصنم في قلوبنا قبل أن نهتم بالمظاهر وبتحطيم الأصنام الخارجية. Oke, dan di dalam peristiwa Fathu Mekah perlu diketahui bahwa di Mekah pada ketika itu di dekat Masjidil Haram banyak terdapat patung-patung, banyak terdapat berhala-berhala. Lebih kurang di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala yang besar. Lebih kurang sama dengan bilangan hari. Artinya seakan-akan setiap hari mereka ada satu Tuhan. Dan ketika dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah, meskipun pada masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Umar bin Khattab, ada Hamzah, orang-orang yang berani di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tak perintahkan mereka untuk kacau, untuk hancurkan patung-patung dan berhala-berhala tersebut. Karena yang paling penting di dalam agama yang lebih utama untuk didahulukan adalah menghancurkan berhala yang ada di dalam hati, menghancurkan syirik yang ada di dalam hati. Jika yang dihancurkan hanya apa yang ada di luar, sedangkan yang ada di dalam hati tidak lagi betul, maka perkara itu boleh berulang lagi terjadi. Apa yang penting bagi Rasulullah SAW adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam hati. Rasulullah SAW selepas menghancurkan keegoan mereka, kesombongan mereka, kesyirikan mereka, berhala-berhala yang ada di dalam hati mereka, dengan mudah menghancurkan berhala-berhala yang berupa patung-patung tersebut. Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur.
Dan yang penting bagi kita dalam kehidupan kita juga adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Bukan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, tetapi perkara-perkara yang membawa kita, menyeru kita kepada dosa dan maksiat, perkara-perkara yang haram yang ada di dalam dada kita, itu yang perlu untuk segera kita hancurkan, kita binasakan, kita bersihkan, sehingga mudah bagi kita untuk membersihkan apa yang ada di luar. Bersihkanlah hati terlebih dahulu sebelum kita membersihkan apa yang ada di luar sana. بعدما استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، جاءه زعماء قريش يبايعونه على الإسلام. أسلم أبو سفيان قبل الفتح مباشرة، وأسلمت زوجته هند بنت عتبة التي يعني كانت يعني سببا في مقتل حمزة، و يعني مثلت بجثة سيدنا حمزة. جاءت وسط النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، والنبي لا يعرفها، هي يعني متخفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، نساء مكة، يعني يعرض عليهم الإسلام وعلى شروط الإسلام وأركان الإسلام. فكان من ضمن هذه البيعة أن قال لهم يعني أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين. فقالت هند من وسط النساء: أو تزني الحرة؟ يعني الحرة لا يمكن أن تقع في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، فقال: هند؟ قالت: نعم، كن يعني اعفوا عني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعها وأسلمت، وحسن إسلام هند بنت عتبة رضي الله عنها بعدما كانت في أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم في معسكر الكفر، أصبحت في معسكر الإسلام، وأصبحت زوجة أبي سفيان المسلم وأم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. Lepas Mekah sempurna dikuasai oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, mula para pemimpin tokoh-tokoh utama Mekah masuk Islam. Di antara yang awal masuk Islam adalah Abu Sufyan dan juga istri kepada beliau yaitu Hind binti Utbah. Keduanya telah pun masuk Islam. Hind, perempuan yang dahulu telah banyak melakukan penganiayaan dan kezaliman ke atas Rasulullah SAW dan juga umat Islam, bahkan dia yang menjadi penyebab utama terbunuhnya Hamzah di dalam perang Uhud. Nabi SAW berdakwah kepada kaum lelaki dan Rasulullah SAW juga berdakwah kepada kaum perempuan. Pada ketika itu Rasulullah SAW telah tengah pun menghimpunkan kaum perempuan dari Quraisy, mengajarkan kepada mereka Islam dan membuat perjanjian kepada mereka. Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang mereka mesti bersetuju. Perkara-perkara agama yang mesti mereka persetujui. Yang tentunya adalah perkara-perkara yang telah kita ketahui dalam agama, yaitu perintah untuk meninggalkan perbuatan syirik, beriman kepada Allah, mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Dan Hind, istri kepada Abu Sufyan, pada ketika itu hadir di dalam perjanjian setia tersebut, di dalam baiat tersebut, tapi Rasulullah SAW tidak mengesannya sebab dia memakai pakaian yang menutup dirinya yang menyebabkan Rasulullah SAW tak kenal dengannya. Ketika Rasulullah SAW sampai kepada perkataan bahwa kaum muslimin tidak boleh berzina, perempuan yang beriman tidak boleh berzina, maka Hind terkejut dengan mengatakan bahwa adakah orang yang berzina, adakah orang merdeka yang berzina? Artinya Hind yang pada ketika itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang tentu latar belakangnya adalah orang musyrik. Mereka pun menganggap bahwa perbuatan zina adalah perkara yang pelik, perkara yang keji, perkara yang patut untuk ditinggalkan oleh orang yang merdeka. Dan ketika mendengar suara Hind, Rasulullah SAW kenal. Rasulullah kenal dengan suara itu. Suara yang banyak mengusik Rasulullah SAW masa di Mekah dahulu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalnya dan memanggilnya Hind. Ia menjawab, iya, ya Rasulullah. Dia meminta maaf kepada Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memaafkannya dan Hind pun masuk Islam dengan mempercantik Islamnya. Dia adalah istri kepada Abu Sufyan, ibu kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. ويعني رغم هذه المرحمة والتسامح والعفو، إلا أن هناك مجموعة قليلة تعد على الأصابع كانت من عتاة المجرمين والكافرين الذين كانوا يعني يؤذون المسلمين بشدة، والذين يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقرار الكفر في قلوبهم وأنهم لن يدخلوا في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المجموعة أن تقتل، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعب. هؤلاء المجرمون الكبار يعني أمر النبي بقتلهم رغم عفوه عن سائر يعني قريش يبين أن هذا الدين أيضا فيه القوة، رغم التسامح والعفو، إلا أن هناك يعني عتاة المجرمين لا علاج لهم إلا القوة وإلا المواجهة. فالإسلام كما أنه يعني يده اليمنى هي التسامح، فهناك يده الأخرى هي القوة والمواجهة للظالم. Meskipun kasih sayang dan rahmat yang dizahirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dalam peristiwa Fathu Makkah ini, tapi ada beberapa orang di antara penduduk Mekah yang mereka keras dengan sikap mereka, keras dengan penentangan mereka, keras tentang kejahatan yang mereka lakukan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwa hati mereka berkekalan di dalam kekufuran, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bersikap tegas kepada mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan agar dijatuhkan hukuman bunuh ke atas orang-orang tersebut, yang menunjukkan kepada kita bahwa agama ini meskipun telah memaafkan kepada majoriti orang-orang Quraisy, agama tetap di dalamnya terkandung kekuatan yang mesti dizahirkan. Meskipun di dalam agama kita ada kasih sayang, maka di dalam agama perlu juga ada ketegasan. Meskipun di dalam agama ada maaf, di dalam agama juga ada sikap yang tegas ke atas orang-orang yang beraniaya. Tangan kanan di dalam agama adalah untuk menzahirkan kebaikan, tetapi ada juga tangan yang bertugas untuk menghadapi kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman. وختاما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر ودخلت قريش في الإسلام وفتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن العرب كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قالوا إذا انتصر على قومه، على قريش وهي يعني زعيمة العرب، فعندئذ لا أحد يستطيع يعني مواجهته وندخل في دينه. وفعلا بعد هذا الفتح دخل الناس في الإسلام، وجاءت الوفود، حتى سمي العام الذي بعده بعام الوفود. جاءت وفود القبائل مسلمة ومبايعة على الإسلام. وهنا يعني نزلت السورة التي هي آخر سورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة النصر، وفيها قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة فهم منها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو ترجمان القرآن المفسر الكبير، فهم منها أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى مجيء أجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الأمانة وأدى المهمة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكانت سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي الختام. ويعني ختام حياة المسلم الحقيقية هو بنشر دعوته وبأداء أمانته
ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة. Dan sebagai penutup dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, Nabi SAW selepas tenang dan orang ramai masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan-kumpulan yang besar, di mana orang-orang Arab dahulu banyak di antara mereka yang menanti, banyak di antara mereka yang menunggu keadaan, adakah penduduk Madinah, adakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil menang ke atas kaumnya di Mekah ataupun akan kalah. Selepas mereka tahu kemenangan Rasulullah SAW, mula datang utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga tahun selepas Fatu Mekah dikenal sebagai tahun rombongan yang datang untuk mereka belajar tentang Islam dan masuk Islam. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan dari Allah dan pembukaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan umat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berkumpulan-kumpulan. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh dia berkekalan maha menerima taubat. Ini adalah surah terakhir yang diturunkan secara sempurna dari ayat 1 sehingga ayat akhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah yang dipahami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas sebagai surah yang diturunkan untuk mengisyaratkan hampirnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, hanya beberapa masa selepas diturunkan surah ini, Rasulullah SAW meninggal dunia. Surah An-Nasr mengajarkan kepada kita bahwa penutup itu kemenangan, pembukaan, kejayaan didapatkan oleh Rasulullah SAW selepas Rasulullah SAW menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita semua bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menunaikan amanah yang dipikulkan kepada baginda. Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada baginda untuk menyampaikannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir pertemuan kita di bulan Ramadan, ini akhir pertemuan kita di bulan yang mulia ini dalam majlis ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hadza huwa akhiru liqa'in lana fi hadhihi rihla al-mubarakah, rihlat ar-ruh مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلقي ألقاء المحاضرة فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط حفظه الله. Semoga dari apa yang kita pelajari ada ilmu, ada pengajaran, ada hikmah yang boleh kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang telah kita kupas dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, khususnya dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, peristiwa Fathu Makkah, penguasaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan, di mana Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk menguasai kota Mekah. Tapi kemudahan itu datang selepas perjuangan, selepas kesabaran, selepas keteguhan Rasulullah SAW dan juga keteguhan para sahabat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga dalam kehidupan ini bukan saja kemenangan dan kejayaan yang kita tuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan ini bukan saja kemenangan yang kita cari. Dalam kehidupan ini perlu ada perjuangan. Dalam kehidupan ini mesti ada ujian. Dalam perjuangan ini perlu adanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensia-siakan perjuangan orang-orang yang berjuang di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudhi'u amala 'amilin minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan amal sesiapapun di antara kita.
Di dalam bulan Ramadan ini, siapa yang melakukan kebaikan apapun, tentu pahalanya akan dilipat kali gandakan. Tapi ada yang lebih besar lagi dari itu. Jika nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan boleh kita kekalkan. Jika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini boleh terus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Jika kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan yang mulia ini boleh kita teruskan sepanjang tahun selepas bulan Ramadan. Sehingga kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja di bulan Ramadan. Kita tidak menghambakan diri kepada bulan Ramadan. Kita tidak menghambakan diri kepada Lailatul Qadar. Kita tidak menghambakan diri kepada apa kebaikan yang terjadi di bulan ini. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada bukan saja di bulan Ramadan, maka giatkanlah amal kebaikan di sepanjang masa, giatkanlah amal kebaikan meskipun bukan bulan Ramadan, agar kita tahu bahwa kita menghambakan diri kepada Allah. Pemilik bulan Ramadan bukan menghambakan diri kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sekiranya ada apa-apa soalan, apa-apa yang nak ditanyakan, nak disampaikan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di dalam chat room, di dalam ruangan komen untuk kita kupas, untuk kita bahas soalan-soalan itu. Oke, di sini ada soalan berkaitan dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan, betul, Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan, dan tepatnya seperti yang tadi kita sebutkan, ianya terjadi pada 20 bulan Ramadan. Ia terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ia terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Maknanya lebih kurang 2 tahun selepas Fathu Makkah, ajal Rasulullah SAW datang. Selepas menguasai kota Mekah, disitulah ajal Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang boleh kita kongsikan dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan semoga ada kebaikan, semoga ada manfaat dari apa yang kita pelajari. Dan ada masalah teknikal pada Syekh Muntasir. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau atas muhadharah yang disampaikan. Semoga kita diberikan lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali istiqamah dalam majlis ilmu ini selepas berlalunya bulan Ramadan, dan kita akan bercuti untuk beberapa masa sebelum nanti kita akan berjumpa lagi dengan izin Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. معذرة انقطع الاتصال يعني فجأة. أرجو أن يكون تم الدرس على خير وألا تكون حصلت مشكلة يعني. بارك الله فيك. معذرة. Oke, Fadilul Syekh pun menyampaikan pesanan kepada kita, maaf ada gangguan teknikal. Semoga kita boleh menutup majelis ini dengan baik. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung
majlis. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Syukran, jazakumullahu khairan.